Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk sesi pada kali ini, saya Cikgu Nurizan akan menemani kamu bagi mata pelajaran kimia, dan kita masih lagi dalam topik 3 iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Jadi untuk kali ini saya akan berkongsi mengenai subtopik 3.3 iaitu formula kimia. Okey ya. Seterusnya, okey, so kita tengok apa standard pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi pada akhir kelas kita nanti, okey, murid boleh yang pertama dia perlu dapat menyatakan maksud formula kimia, okey, formula empirik dan juga formula molekul. Maksud ya, maksud ketiga-tiga formula. Okey, 3.3.2 kita boleh tentukan formula empirik magnesium oksida melalui aktiviti. Okey, 3.3.3 menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida CuO, dan 3.3.4 okey, pelajar boleh menyelesaikan masalah numerikal yang berkaitan dengan formula empirik dan juga formula molekul. Okey ya, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada apakah yang dikatakan formula kimia. Okey, jadi formula kimia kita ketahui dia mewakili bahan kimia ya. Contoh yang diberikan adalah serbuk sulfur, di mana simbolnya ataupun dia punya namanya adalah serbuk sulfur, itu simbolnya adalah S8. Okey, jadi kita katakan formula kimia. Okey ya. Okey, kita tengok kepada definisi bagi formula kimia. Okey ya. Jadi anak-anak murid kamu boleh rujuk kepada buku teks masing-masing ya. Okey, formula kimia ialah perwakilan sesuatu bahan kimia dengan menggunakan huruf bagi mewakili atom dan nombor subskrip untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat dalam entiti asas bahan itu. Itu yang dinamakan apa, maksud ataupun definisi bagi formula kimia. Okey ya, jadi saya harap pelajar akan boleh menghafal maksud ataupun definisi untuk formula kimia. Okey, kita pergi kepada contoh formula kimia. Okey, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya formula kimia ni kamu dah biasa sebut formula kimia bagi air, H2O, formula kimia bagi karbon dioksida, CO2. Cuma kamu tak tahu itu dinamakan formula kimia. Okey ya. Jadi formula kimia kita boleh bagikan kepada unsur dan juga satu lagi kita ada sebatian ya, sebatian. Okey. Contoh jika unsur, okey, formula kimia bagi magnesium simbolnya adalah Mg. Ini menunjukkan bahawa magnesium dia hanya terdiri daripada atom magnesium sahaja. Okey, atom magnesium sahaja. So kamu nampak dia Mg. Okey, dan untuk bahan yang namakan gas oksigen, formula kimia ialah O2. Okey, O2 menunjukkan molekul gas oksigen ni terdiri daripada 2 atom oksigen sebab dia ada O2. Okey, 2 atom oksigen. Okey, 2 atom oksigen. Okey, itu di bawah unsur. Okey, manakala contoh formula kimia dalam bentuk sebatian, okey, contoh bahannya adalah air. Okey, formula kimianya lah H2O. Okey, so nombor subskrip tu, okey, you nampak ada nombor subskrip tu, okey, 2 atom hidrogen. Ini nombor subskrip ni. Okey, 2 tu. Okey, menunjukkan 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. So, H2O. Okey, 2 atom hidrogen bergabung dengan 1 atom oksigen. Okey, bahan seterusnya aluminium oksida. Aluminium oksida, formula kimia dia Al2O3. Okey, so nombor subskrip menunjukkan 2 atom aluminium
bergabung dengan 3 atom oksigen. Okey, Al 2. So 2 atom aluminium bergabung dengan 3 atom oksigen. So itu kita dah diterangkan ataupun kamu telah ditunjukkan beberapa contoh formula kimia, dan selepas ini kamu akan diajar ataupun diberi banyak lagi contoh-contoh formula kimia ya. Okey, kita pergi kepada jadi tip kat sini cikgu nak bincangkan, kalau subskrip 1 tu kita tak perlu tulis macam kita dalam contoh HCl kan, asid hidroklorik. So hidrogen 1, klorin 1, kita tak perlu tuliskan subskrip 1 tadi. So just formula kimia asid hidroklorik ialah HCl. Tak boleh kita tuliskan subskrip 1. Okey ya. Okey, next kita pergi kepada formula empirik dan formula molekul. Jadi kita tahu formula kimia kita boleh bahagikan kepada 2 jenis, iaitu formula empirik dan formula molekul. Bermaksud formula empirik adalah satu jenis formula kimia dan formula molekul pun adalah di bawah formula kimia. Okey, apa maksud formula empirik? Okey, ini sangat penting ni. Okey, definisi untuk formula empirik minta pelajar hafal ya. Okey, ataupun kamu ingatlah macam mana cara untuk mengingati maksud formula empirik. Okey. Okey, formula empirik ialah formula kimia, dia bermula dengan perkataan formula kimia. Okey, formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap unsur dalam suatu sebatian. So, kamu tak boleh tinggal satu perkataan pun dalam definisi ataupun maksud formula empirik. Okey, formula empirik ni sangat penting definisi dia. Okey, formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Okey, so cikgu minta kamu buat catatan bahawa definisi untuk formula empirik ni perlu kita ingat dengan lebih lagi lah, kamu perlu buat hafalan lah. Okey, apa maksud formula molekul pula? Okay, formula molekul juga merupakan formula kimia. Masih lagi formula kimia dan dia menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul suatu sebatian. Okey, formula molekul. Okey, formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat di dalam satu molekul suatu sebatian. So, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu pada muka surat 60 ya. Definisi untuk formula molekul dan formula empirik berada pada muka surat 60. Okey, kita pergi kepada apa beza antara formula empirik dengan formula molekul. Okey, kita boleh nampak perbezaan dia. Okey, saya bagi satu contoh di sini ialah formula molekul untuk glukosa. Okey, ini glukosa. Itu formula molekulnya ialah C6H12O6. Manakala formula empiriknya ialah CH2O. So, nampak perbezaannya. Okey, formula glukosa, kalau kat sini, kalau formula molekul, satu molekul glukosa, okey, memang terdiri daripada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Okey, kita tengok nisbah kat sini. Okey, bilangan karbon, bilangan hidrogen, bilangan oksigen. Okey, 6, 12, 6. Kita rujuk kepada formula molekul dia. Okey, manakala formula empirik pula, okey, dia adalah formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas
bilangan atom karbon kepada hidrogen dan kepada oksigen. Jadi kita dapat dengan bahagikan formula molekul tadi, bilangan atom karbon dalam formula molekul tadi, 6 bagi 6 dapat 1, 12 bagi 6 dapat 2, 6 bagi 6 dapat 1. So formula empiriknya ialah CH2O. Dengan kita ringkaskan formula molekul, kita akan dapat formula empirik. Itu perbezaan antara formula molekul dengan formula empirik. Formula molekul dia menunjukkan bilangan atom sebenar. Formula kimia menunjukkan bilangan sebenar atom. Manakala formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Itu kamu kena ingat. Itu perbezaan dia. Saya bagi kat sini adalah cikgu share kat sini beberapa contoh formula molekul dan formula empirik untuk beberapa bahan lah. Jadi di sini bahan ialah air H2O. Formula molekul kamu perhatikan formula empirik dia sama. Ada separuh bahan di mana formula molekul dan formula empiriknya adalah sama seperti air lah. Amonia. Amonia pun sama, NH3. Formula molekul pun NH3, formula empiriknya NH3. Hidrazin. Hidrazin formula molekulnya N2H4. So kita boleh ringkaskan lagi dia dengan kita bahagikan kepada Cf2. 2 bagi 2 kita dapat 1, 4 bagi 2 kita dapat 2. So formula empiriknya ialah NH2. Propena. Propena di mana formula molekulnya adalah C3H6. Jadi kita ringkaskan, kita akan dapat CH2 dengan bahagikan dengan Cf3. 3 bagi 3 you dapat 1, 6 bagi 3 you dapat 2. So kita dapat formula empirik. Dan akhir sekali ialah benzena di mana formula molekul dia C6H6. Ada 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Jadi formula empiriknya kita bahagikan 6 dengan 6, kita akan dapat 1. So formula empiriknya CH sahaja. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Di sini formula molekul untuk beberapa bahan ada yang sama dengan formula empiriknya dan ada yang berbeza dengan formula empiriknya. Cikgu harap kamu faham dan kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu pada muka surat 60. Kita pergi terusnya kepada cara untuk menentukan formula empirik. Kita pergi kepada cara untuk menentukan. Saya cikgu bagi contoh kat sini lah. Menggunakan contoh lebih senang. Tengok contoh yang pertama. Satu sampel magnesium oksida. Magnesium oksida. Mengandungi 24 gram magnesium. Sambil kita baca soalan, kita kena underline kan ya. Dan 1.6 gram oksigen. So soalan dia apakah formula empirik, formula sebatian. Dan diberi, share dengan pelajar masing-masing, jisim atom relatif, magnesium 24 dan oksigen adalah 16. So macam mana kita nak kira formula empirik, formula sebatian magnesium oksida tersebut. Jadi cara dia, perhatikan, kita kena buat jadual. Jadual ni dalam bentuk macam ni lah, kena buat jadual macam ni. Unsur apa yang terdapat dalam sebatian tersebut, magnesium dengan simbol Mg, oksigen dengan simbol O. Lepas tu kita nyatakan, sebelah ni jisim dia, kena nyatakan jisim dia. Dia baca daripada soalan lah, 24 gram. Gram adalah unit bagi jisim. 24 gram. Oksigen ada 1.6 gram. 1.6 gram letakkan. Cikgu, mana nak letak dulu, magnesium ke oksigen? Kita kena ikut apa yang diberi dalam soalan. Kalau ada soalan bagi magnesium dahulu, kita letak magnesium dahulu. Kalau soalan bagi oksigen dahulu, kita letak oksigen dahulu. So, ikut turutan dalam soalan. Kemudian step yang kedua, kita kena tentukan bilangan mol. So, kamu dah belajar sebelum ni. Hubungan antara bilangan mol dengan jisim. Iaitu bilangan mol, jisim kita kena bahagikan dengan JAR dia. Jadi jisim 24, JAR dia kamu boleh rujuk kepada dalam soalan yang dibagi.
Okey, 24 ni. Okey, 24 adalah jisim dia, 24 adalah JAR dan kamu ambil kalkulator kamu dapat 0.1 mol. Okey. Dan untuk oksigen, jisimnya ada 1.6 gram dan dia punya JAR dia terujuk kepada yang diberi 16. So ambil kalkulator kamu dapat 0.1. Okey. Macam mana untuk mendapatkan nisbah bilangan mol dia? Okey, step seterusnya kita kena tentukan nisbah bilangan mol dia. Okey, so untuk tentukan nisbah bilangan mol, okey, kamu gunakan tengok sekiranya okey, nilai yang kamu dapat ni sama, kamu ambil salah satu jadikan dia sebagai pembawah di bawah ni lah. Letakkan sebagai pembawah dia. Okey, so ambil nilai ni letak yang 0.1 bagi dengan 0.1, 0.1 bagi 0.1. Dan sekiranya nilai ni tak sama, kamu ambil nilai yang terkecil dan jadikan dia sebagai pembawah. Nanti cikgu akan tunjuk contoh yang lain ya. Okey, yang menggunakan nilai yang kita peroleh nilai bilangan molnya tak sama. Okey, so kamu akan dapat 1 nisbah mol dia. Itu nisbah mol teringkas dia 1. Jadi macam mana nak tulis formula empiriknya? Okey. So formula empiriknya menunjukkan magnesium ada 1, oksigen pun ada 1. So 1 subskrip 1 kita tak perlu tuliskan. Jadi formula empirik magnesium oksida ialah MgO. Okey, MgO. Okey, cikgu harap pelajar semua faham ya. Okey. Okey, next pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni cikgu ambil dalam bentuk, dia bagi dalam bentuk peratus. Okey, kita baca soalan. Kuprum 2 iodida mengandungi 20.13% kuprum. Berdasarkan jisim, cari formula empirik, diberi kuprum, JAR kuprum 64 dan iodin 127. Okey, cara penyelesaian dia, kita kena buat kolom macam ni. Okey, minta pelajar buat kolom macam ni ya, buat jadual macam ni. Okey, dan nyatakan unsur yang terlibat. Kita ada kuprum dan juga iodin. Ini kuprum simbol dia, ini iodin simbol dia. Okey. Jisim, okey, di sini tak dibekalkan jisim macam contoh yang tadi, tapi dia bagi dalam bentuk peratus. Okey, jadi kita guna saja peratus yang diberi tadi, okey, dan anggapkan dia sebagai jisim. Okey, sebab kita menganggapkan 100%, jadi 100 gram. Okey ya, jadi untuk mendapatkan ini adalah jisim bagi kuprum 20.13, kita anggapkan peratus sebagai jisim dia, dan untuk mendapatkan jisim bagi iodin, sebab kita anggap dia 100%, jadi 100 tolak 20.13, ini adalah jisim bagi iodin 79.87. Dengan cara kita 100% tolak dengan jisim kuprum 20.13, kita akan dapat 79.87. Okey, so step yang biasa juga tadi, kita lepas kira jisim, kita tentukan bilangan mol dia. Okey, ini adalah jisim dia, bahagikan dengan JAR yang diberikan, kuprum. Okey, kemudian dapatkan nilai dia 0.315 mol. Okey, untuk iodin, okey, jisim dia kita bahagikan dengan JAR dia 127, rujuk di sini, dapat 0.629. Okey, cuba kamu perhatikan nilai yang diberi adalah tidak sama kan? Macam contoh yang pertama tadi, you dapat sama. Sekarang ni, antara dua nilai ini, 0.315 dengan 0.629, mana nilai yang terkecil? Jadi, 0.315. Letak dia sebagai pembawah cikgu tadi. Cikgu panggil pembawah, entah apa you panggil sekarang ni kan? Pembawah ni cikgu panggil dia. Okey, so letakkan semula nilai ni untuk dapatkan nisbah bilangan mol dia. 0.315 bahagikan dengan nilai yang paling kecil. Okey, 0.629 turunkan kat sini, bahagi dengan nilai yang paling kecil. So, kamu akan dapat nilai 1, nilai 2. Ini adalah nisbah teringkas bilangan mol. So, 1 untuk kuprum, iodin, kita akan dapat nisbah teringkas bilangan mol dia 2. Jadi, macam mana kita nak tulis dia punya formula empiriknya, iaitu kuprum ada 1, iodin ada
2. So inilah formula empirik bagi cuprum 2 iodida. Okey? Cikgu harap kamu fahamlah. Okey? Okey, contoh yang ketiga. Okey, cikgu ambil contoh yang berlainan lah. Okey ya. Okey, contoh yang ketiga. Kita baca soalan. Okey, 1.35 gram aluminium. Okey, ini aluminium. Okey, rujuk kepada jadual berkala boleh. Kamu nak tahu simbol dia. Okey, berpadu dengan 1.2 gram oksigen. Okey, untuk menghasilkan aluminium oksida. Apakah formula empirik aluminium oksida? Okey, diberi jisim atom relatif oksigen 16, aluminium 27. Jadi penyelesaian dia sama juga. Kamu buat kolom jadual macam ni. Okey, unsur apa yang terdapat dalam aluminium oksida? Aluminium dan juga oksigen. Okey, so jisim kita rujuk kepada soalan 1.35, 1.2 gram. Okey. Kemudian cari bilangan mol. Okey, kamu bahagi dengan jisim atom relatif aluminium 27, oksigen bahagikan dengan 16. Okey, so kamu dapat 0.05, 0.075. Okey, so antara kedua nilai ni bahagikan setiap nombor dengan nombor terkecil. Itu 0.5 lah. Ni 0.5, 0.5. Okey. Ni nilai yang ni turunkan ke bawah je, turunkan di bawah je 0.75 macam biasa. Okey. So kamu akan dapat nilai 1 dan nilai 1.5. Okey, untuk nilai 1.5 kita tak boleh round offkan dia jadi 2, tak boleh. So kita kena cari suatu nombor. Apabila kita darab dengan nisbah mol ni, dia akan dapat nombor integer. So, kita kena darabkan 1.5 ni dengan nombor 2. So, kalau sebelah sini you darab dengan 2, you dapat 3. Sebelah sini pun you kena darab dengan 2 juga, you dapat 2. Okay. So, formula empirik bagi aluminium oksida ialah Al ada 2 atom, oksigen ada 3. So, Al2O3 itulah formula empirik bagi aluminium oksida. Jadi cikgu dah bagi 3 contoh dengan berlainan cara penyelesaian sama tapi berlainan contoh dia. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham ya. Okey, jadi untuk kerja rumah, cikgu nak kamu rujuk aktiviti 3.11 dalam buku teks dan kamu hantar latihan tersebut dalam Google Classroom kepada guru mata pelajaran masing-masing lah. Guru kimia kamu masing-masing ya. Okey, kita pergi kepada next. Okey, ini adalah aktiviti 3.12, itu menentukan formula empirik magnesium oksida melalui eksperimen. Okey, kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu muka surat 62 ya, 62. Jadi yang ini insya-Allah kita akan buat eksperimen apabila sekolah dibuka nantilah. Okey ya, cikgu terangkan penentuan formula empirik melalui pengiraan. Yang ini penentuan formula empirik magnesium oksida melalui eksperimen. Okey. So ini adalah gambar rajah dia, gambar rajah untuk eksperimen magnesium menentukan formula empirik magnesium oksida. So kita perlukan pita magnesium. Okey, kita perlukan mangkuk pijak bersama penutup dia, dan sini adalah peluru Bunsen. Kita perlukan tungku kaki 3 dan kita perlukan segitiga tanah liat lah. Ini tungku kaki 3, ini segitiga tanah liat. Okey, nanti di makmal nanti cikgu-cikgu akan menunjukkan radas yang real lah bila sekolah buka nanti insya-Allah. Okey ya, kita pergi kepada prosedur dia. Okey, prosedur ni banyak sikit ya. Jadi kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu muka surat 62 untuk prosedur dia. Okey, cikgu akan bincang ya secara
sepintas lalulah. Okey, so pertama kita akan timbang jisim mangkuk pija bersama dengan penutupnya dan rekodkan jisim dia. Jisim mangkuk pija dengan penutup dia. Okey, kita timbang dan kita rekodkanlah. Okey, kemudian kita akan gosok 10 cm pita magnesium. Pita magnesium yang panjangnya 10 cm yang kita akan sediakan untuk setiap kumpulan lah. Kita gosok menggunakan kertas pasir dan kita gulungkan pita magnesium tadi dan kita letakkan dalam mangkuk pija. Sekarang mangkuk pija tu dah ada pita magnesium yang kita telah gulungkan, yang kita telah bersihkan dan kita gulungkan. Lepas tu kita kena timbang jisim mangkuk pija bersama-sama dengan penutup serta gegelung pita tadilah dan kita rekodkan jisim dia. Okey. Lepas tu panaskan mangkuk pija tanpa penutup dengan api yang kuatlah. Kita set up radas seperti yang cikgu tunjuk tadi. Dan kita panaskan mangkuk pija tanpa penutup. Okey, dengan api yang kuat. Okey. Kemudian apabila pita magnesium mula terbakar, okey, nampak dia mula terbakar, kita tutup mangkuk pija dengan penutup dia, dengan lid dia. Okey, dan kita perlu buka sekali-sekala dan tutup semula mangkuk pija dengan cepat. Kita menggunakan guna penyepit lah. Okey, sebab panas kan. Okey. Dan apabila pembakaran magnesium telah lengkap, kita buka untuk mangkuk pija dan panaskan dengan kuat selama 1 hingga 2 minit. Okey. Lepas tu tutup semula mangkuk pija dan biarkan dia sejuk hingga ke suhu bilik lah. Lepas kita dah sejuk, kita akan timbang jisim mangkuk pija bersama-sama dengan penutup dan kandungannya sekali. Okey, yang last kali ni, okey, prosedur yang ke-10, ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga jisim tetap diperolehi dan kita rekodkan jisim. Okey, kita rekodkan jisim. Ini eksperimen untuk menentukan formula empirik magnesium oksida. Okey, apa dia punya langkah berjaga-jaga? Okey, kat sini ada semasa kita menjalankan eksperimen, ada beberapa langkah berjaga-jaga yang perlu kita ambil lah. Yang pertama, kita gosok magnesium dengan kertas pasir ada tujuan dia untuk menyingkirkan lapisan oksida dia. Okey, sebab magnesium ni logam yang reaktif jika kita biarkan dia pada udara. So, dia akan bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Jadi, kita sebelum gunakan magnesium, kita kena gosok dengan kertas pasir. Tujuan dia untuk menyingkirkan lapisan oksidanya. Okey ya. Kemudian, semasa pemanasan tu, kenapa kita perlu buka penutup? Dibuka sekali-sekala. Okey, tujuannya untuk membenarkan oksigen masuk ke dalam mangkuk pija bagi melengkapkan pembakaran magnesium. Kita kena buka tutup sekali-sekala tu. Okey. Dan kenapa kita penutup ditutup? Kenapa kena tutup dengan cepat untuk mengelakkan wasap putih daripada keluar. Okey, wasap putih sebenarnya adalah magnesium oksida. Okey. Okey, dan akhir sekali prosedur yang ke-10 tadi, ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga kita mendapat jisim yang tetap. Kenapa? Supaya untuk memastikan magnesium bertindak balas lengkap dengan oksigen untuk membentuk magnesium oksida. So, ini memang langkah berjaga-jaga yang kita perlu ambil lah. Dan memang soalan banyak berkisar mengenai langkah berjaga-jaga. Okey ya. So, cikgu harap pelajar boleh faham dan ingat langkah berjaga-jaga ni. Okey, kita pergi kepada keputusan. So, bila kita buat eksperimen, kita ada keputusan lah. So, kamu akan tulis kat sini lah. Keputusan mangkuk pija campur penutup berapa. Contoh cikgu bagi X gram kan. Okey. Kemudian jisim mangkuk pija campur penutup campur pita magnesium cikgu anggapkan sebagai Y gram. Dan jisim mangkuk pija campur penutup campur magnesium oksida. Sebab dah oksigen dah masuk. Kita andaikan sebagai Z. Kamu ada nilai lah kamu. Mungkin nilai kat sini 21.0 gram. Okey, 21.5 gram ke. Kat sini mungkin 22.5 gram ke. Cikgu tak pastilah. Tapi cikgu bagi dalam bentuk simbol. Okey, nanti kita buat eksperimen, kita akan dapat keputusan yang ada nilai lah. Okey ya. Okey, lepas tu kita nak buat perbincangan ya. Selepas kita membuat pengiraan tadi, kita buat pengiraan macam biasalah. Kita buat pengiraan.
Okey, kita buat pengiraan macam yang cikgu ajar tadi. Okey, cari jisim magnesium, cari jisim oksigen, lepas tu cari bilangan mol dia, nisbah mol terringkas, kamu akan dapat formula empirik dia. Jadi, secara teorinya formula empirik bagi magnesium oksida ialah MgO. Memang MgO lah. Okey, jadi persamaan kimia yang terlibat ialah magnesium bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Dalam bentuk persamaan kimia, ini dalam bentuk perkataan. Okey, magnesium bertindak balas dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Okey ya. Kamu boleh bincang dengan cikgu mata pelajaran masing-masing lah. Cikgu kimia kamu semasa kamu buat eksperimen nanti di makmal. Okey. Kita pergi kepada aktiviti 3.1.3 iaitu menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida pula. Okey. Kenapa ada perbezaan antara formula empirik bagi magnesium oksida dan kuprum 2 oksida? Okey. Kita tengok ya, cikgu terangkan dekat kamu. Okey. Ini dia punya radas dia lah. Okey. Radas dia, kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu, muka surat 63 ya. Muka surat 63 untuk penentuan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. Okey, so kita ada bongkah kayu dan kita ada pelita. Kat sini yang mengandungi etanol. Okey. Kemudian kita ada 2 tabung uji yang mengandungi ketulan zinc dan juga asid hidroklorik. Satu lagi mengandungi air. Okey, dan ada salu kaca 12 cm. Kita ada salu getah 10 cm. Dan kita ada salu kaca lagi 12 cm yang ni. Dan kita ada serbuk kuprum 2 oksida, bahan yang kita nak tentukan formula empiriknya. Okey ya. Kita tengok prosedurnya. Okey. Kamu boleh rujuk dekat buku teks kamu, muka surat tadi 63 kan. Okey, first kita kena timbang jisim salur kaca tadi yang sepanjang 12 cm. Kita gunakan penimbang elektronik dan kita rekodkan jisim dia lah. Okey, rekodkan jisim dia. Kemudian isi sedikit kuprum 2 oksida ke bahagian tengah dalam salur kaca gunakan kayu uji. Okey, kita perlahan-lahan kita isikan sedikit kuprum 2 oksida di bahagian tengah salur kaca. Lepas tu kita kena timbang jisim salur kaca dan kandungannya dan kita rekodkan jisim. Okey. Isi tabung didih dengan air sehingga 2/3 penuh. Okey, tabung didih tadi kita ada 2 kan. Okey, tutup tabung didih dengan penyumbat getah 12 cm panjang dan apitpan pada kaki retort. Okey, kemudian kita masukkan ketulan zinc dalam tabung didih yang lain. Ada 2 tabung didih tadi kiri kanan dan kita tambahkan asid hidroklorik. Kepekatan dia 1.0 mol DM-3 ke dalam tabung didih sehingga 1/3 penuh. Okey, kita ikutlah prosedur yang ni. Dan next, ada sambungan lagi prosedur dia. Pasang salur kaca berisi kuprum 2 oksida. Alihkan gas hidrogen selama 10 saat untuk membenarkan gelembung gas terbebas ke dalam air sebelum pemanasan. Panaskan kuprum 2 oksida dengan lampu spirit dalam aliran gas hidrogen berterusan dan kita hentikan pemanasan apabila warna hitam kuprum 2 oksida sepenuhnya bertukar kepada perang. Okey. Dan terus alihkan gas hidrogen sehingga salur kaca berada pada suhu bilik. Okey, tanggalkan salur kaca yang berisi serbuk perang dan kita singkirkan titisan air di hujung salur kaca dengan batang putik kapas lah. Okey, dan kita akan timbang jisim salur kaca dengan kandungannya dan kita rekodkan jisim dia. Akhir sekali macam tadilah, ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga kita mendapat jisim yang tetap diperolehi dan akhir sekali semua jisim kita kena rekodkan. Okey ya, itu cara ataupun prosedur dalam menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. So, bila kita dah buat eksperimen, kita akan dapatlah. Okey, salur kaca berapa jisim dia? Contohlah X gram. Salur kaca campur kuprum 2 oksida Y gram. Salur kaca campur kuprum saja Z gram. So how to get the jisim kuprum? So you akan ambil lah jisim kuprum ialah kamu akan tolak Z, tolakkan dengan X kan, kamu akan dapat kuprum sahaja.
Okey, untuk dapatkan jisim oksigen, kamu ambil formula jisim bagi Y, kamu tolakkan dengan jisim bagi Z. Okey, itu untuk mendapatkan jisim kuprum dan jisim oksigen, dan kamu akan buat jadual penentuan formula empirik kuprum 2 oksida. Okey ya. Okey, kita lihat perbincangan dia. Okey, formula empirik bagi kuprum 2 oksida selepas kamu buat pengiraan iaitu CuO. Okey, ini secara teori lah. Kuprum 2 oksida punya formula empirik ialah CuO, di mana persamaan kimia yang terlibat ialah kuprum oksida bertindak balas dengan hidrogen, okey, menghasilkan kuprum dan juga air. Okey, dalam bentuk formula dan dalam bentuk perkataan, kuprum 2 oksida bertindak balas dengan hidrogen untuk membentuk kuprum dan air. So, di sini cikgu nak share sedikit mengenai warna kuprum oksida yang kita kata hitam tadi, serbuk hitam tadi adalah kuprum 2 oksida, dan hasilnya yang berwarna perang adalah logam kuprum. Okay, yang kamu nampak ada serbuk hitam dan serbuk perang terhasil. Jadi kita akan buat eksperimen insya-Allah dekat makmal bila pelajar balik ke sekolah nanti. Okey, di sini cikgu juga nak share sedikit perbandingan antara formula empirik, penentuan formula empirik magnesium oksida dan kuprum 2 oksida. Okey, radasnya cikgu dah share tadi semua. Radasnya untuk penentuan formula empirik bagi magnesium oksida, dan ini penentuan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. Kenapa ada perbezaan antara kedua-dua cara dia, kaedah penentuan ni berbeza. Okey, bahan digunakan kalau untuk magnesium oksida kita gunakan beta magnesium, kalau untuk kuprum 2 oksida kita gunakan serbuk kuprum 2 oksida. Okey, gas yang digunakan untuk magnesium, gas oksigen kita ambil daripada udara. Manakala gas hidrogen untuk tindak balas ini kita dapat daripada tindak balas antara asid dengan ketulan zinc. Ini untuk dapatkan gas hidrogen. Okey, oksigen kita ambil daripada udara lah. Okey. Okey, dan kaedah ini bukan saja sesuai untuk magnesium oksida, dia juga sesuai untuk logam yang reaktif seperti kalsium oksida, zinc oksida dan juga aluminium oksida. Ini untuk logam yang reaktif. Kenapa? Sebab logam reaktif ni dia mudah bertindak balas dengan oksigen. Okey, dan inilah persamaan kimia yang terlibat lah. Okey, ini formula empirik dia MgO. Ini untuk magnesium oksida lah. Manakala untuk kuprum 2 oksida, selain daripada kuprum 2 oksida, kita boleh gunakan logam yang kurang reaktif. Okey, seperti ferrum 3 oksida, strontium oksida dan plumbum 2 oksida. Okey, selain daripada kuprum 2 oksida, kaedah penentuan ini juga boleh digunakan untuk logam seperti ferrum 3 oksida, strontium oksida dan plumbum 2 oksida. Ya, selain daripada kuprum 2 oksida lah. Okey, itu logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Okey, dan ini adalah persamaan kimia yang terlibat lah. Kuprum oksida tambah dengan hidrogen menghasilkan kuprum dan juga air. Okey, kuprum dan juga air. Okey. Jadi pelajar ya, kamu boleh baca dengan teliti dalam buku teks kamu pada muka surat 64, 65. Kenapa kaedah ni tidak sesuai untuk penentuan bagi logam yang kurang reaktif, kenapa kaedah tidak sesuai untuk logam yang lebih reaktif. Kamu boleh bincang dengan guru kimia kamu lah. Okey ya. Okey, pergi kepada penentuan formula molekul. Okey, formula molekul. Jadi kita belajar tadi formula kimia ada dua, itu formula empirik dan formula molekul. Jadi kita dah habis dengan formula empirik, kita pergi kepada formula molekul. Okey, hubungan antara formula empirik dengan formula molekul. Jadi formula molekul merupakan gandaan formula empirik. Gandaan. Okey, gandaan. So ini dia punya hubungan dia. Formula molekul equal to formula empirik darabkan dengan satu nilai n tu. Di mana n merupakan integer positif. Dan kita tengok di sini, cikgu share dengan kamu. Okey, contoh beberapa formula molekul dengan formula empirik dia. Okey, sebelum ni dalam tajuk formula molekul, dalam formula empirik cikgu dah bincang tadi ya. Okey, cikgu nak tengok kat sini nilai bagi n tersebut.
Okey ya. Okey, air. Formula molekulnya H2O. Okey, macam mana untuk dapatkan formula dia punya nilai N dia? So, kita letakkan formula empirik ni kat dalam. Cuba kita letakkan nilai N tu. Sini didapati nilainya N-nya adalah 1. So, nilai N adalah 1. Okey, sebab formula empirik dengan formula molekul sama kan? Okey, hidrazin. Okey. Formula empiriknya NH2. So, kita letakkan dan kita letak nilai N kat luar. Kita dapati kalau formula molekulnya adalah N2H4. Oleh sebab itu, formula dia punya nilai N adalah 2. So, dapat 2. N ni 1 kali 2, 2. 2 kali 2, ia dapat 4. Ini formula molekul dia. Manakala propena, okey, ni formula empirik dia. Okey, formula empirik dia kita darabkan dengan nilainya N sama dengan 3. So 1 kali 3 you dapat 3, 2 kali 3 you dapat 6. So formula empirik bagi propena ialah CH2 dan formula molekul dia C3H6. So nilai N adalah 3. Dan akhir sekali ialah benzena di mana formula empiriknya CH. Okey, so kita letakkan formula empirik dekat darabkan dengan nilai N, dapati C6H6. Jadi kat sini nilai N adalah 6. Jadi formula molekulnya ialah C6H6. Itu hubungan antara formula molekul dengan formula empirik, di mana kita kena cari nilai bagi N tersebutlah. Okey, tengok contoh cara nak menentukan formula molekul. Okey. Okey ya. Suatu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Jadi kamu kena kita catatkan ataupun kita underlinekan CH2. Jisim molekul reaktif ialah 56 diberi ni. Okey, baca betul-betul dalam soalan. So apakah formula molekul? Dia nak formula molekul dan dibekalkan jisim atom relatif hidrogen 1 karbon 12. Okey, so cara penyelesaian dia. Okey, handaikan formula molekul ialah CH2 darabkan dengan N lah. Sebab kita dah tahu formula empirik dia. Ini formula empirik, darabkan nilai N, kita dapat formula molekul kan. Dan berdasarkan kita nak cara untuk kira JMR. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu cara pengiraan JMR itu jumlahkan JAR, semua unsur yang terdapat dalam sebatian tersebut. Okey, so untuk nak mengira JMR, okey, so N tadi kita letak di luar dan kita selesaikan di dalam dulu. Okey, macam mana dapat 12 ni? Itu satu bilangan karbon ada 1 darabkan dengan JAR karbon. Okey, tambahkan dengan hidrogen ada 2, bilangan hidrogen darab 2 darab dengan JAR hidrogen. Okey, so 1 darab dengan 12 you dapat 12. Okey, 1 darab 12 tambah dengan 2 bilangan atom hidrogen ada 2, JAR dia 1. So, you akan dapat macam ni lah. 12 tambah 2 darab 1. So, you akan dapat 14N. Okey, dan 14N, JMR dah diberi 56. You samakan. Samakan nilai JMR yang dihitung dengan yang diberi. Okey, 14N sama dengan 56. N sama dengan 4. Okey, you akan dapat markah kat sini 1. Okey, so formula sebatian kita masukkan semula ke dalam. Okey, formula molekul iaitu formula empirik darabkan dengan nilai N. So, you dapat formula molekul dia 1 darab 4, karbon 4, 2 darab 4, hidrogen dia 8. So, ini dinamakan formula molekul. Okey, formula molekul. Okey, saya harap kamu fahamlah. Okey ya, insya-Allah tak ada. Ini pengiraan yang basic sahaja. Okey, jadi kita dah habiskan cara untuk nak menentukan formula molekul. So, cikgu teruskan dengan kita punya standard pembelajaran kita yang keempat, iaitu menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan formula molekul dan juga formula empirik ya. Cikgu share beberapa contoh soalan dengan kamu lah. Okay, ya. Menyelesaikan masalah numerikal yang melibatkan formula empirik dan juga formula molekul. Okey, saya cikgu akan bagi beberapa contoh. Kita tengok contoh yang pertama. Okey.
kita buat sama-sama. Okey, soalannya adalah 9.6 gram karbon. Okey, so teringat simbol bagi karbon C bergabung dengan 1.6 gram hidrogen di jisim dia. Okey, simbol hidrogen kena ingat H untuk menghasilkan suatu hidrokarbon dengan jisim molekul relatif 56. So hitungkan formula molekul. Okey, jadi sini dia kamu kena cari dulu formula empirik baru kamu boleh tentukan formula molekul dia. Okey, tengok cara penyelesaian dan dibekalkan diberi jisim atom relatif karbon 12 dan jisim atom relatif bagi hidrogen adalah 1. Okey, diberi dalam soalan. Okey, kamu tak perlu hafalah JAR dia. Okey, next bagi cara penyelesaian dia. Okey, cikgu dah ajar tadi. Okey, tuliskan unsur yang terlibat. Okey, karbon dengan hidrogen. Okey, macam biasa kita kena buat jadual lah ya. Okey, jisim untuk karbon 9.6 gram, jisim untuk hidrogen 1.6 gram. Okey, kemudian kita kena kira bilangan mol iaitu jisim bagi dengan JAR. Jisim 9.6 bagi dengan 12, JAR yang diberi ni. Okey, dapat 0.6 mol. Dan untuk hidrogen 1.6, JAR bagi hidrogen diberi ni 1. Okey, dapat 1.6 mol. Okey, lepas tu antara nilai yang kamu dapat ni, kamu tengok mana nilai yang terkecil. Okey, kamu tengok dua nilai ni, cari tengok mana nilai yang terkecil. Kamu step yang seterusnya, bilangan mol yang kita ni dapat daripada sini, kita kena bahagikan dengan nilai terkecil. Okey, 0.8 bagi nilai terkecil 0.8 kamu dapat. Okey, jadi kita dah tentukan formula empirik dia. So, kita tentukan formula molekul dia. So, formula molekul, kita nak dapatkan formula molekul, formula empirik, gandaan kepada formula molekul kan. Okey, so kita tulis dalam bentuk macam ni lah. Formula molekul ialah CH2. Okey, darabkan nilai N ini nak tentukan formula molekul dia. So, N ni nombor integer lah. Dan diberi JMR. Okey, nak kira JMR. Okey, N yang kat sini tadi, kita letak di luar. Okey, 1 darab dengan JAR karbon. Kat sini karbon ada 1. So, darab dengan JAR karbon lah. Okey, 1 ni karbon, bilangan dia. Dan okey, hidrogen ada 2. So, bilangan hidrogen ada 2. Darabkan JAR hidrogen. So, kamu dapat 14N. Okey, dan diberi JMR bagi sebatian inilah 56. So, kamu akan dapat nilai N sama dengan 4. Kamu dapat 1 markah kat sini. Okey, lepas tu kita belum lagi dapat bagi tahu dia punya formula molekul. Jadi formula molekul kan kita masukkan semula dalam hubungan antara formula molekul dengan formula empirik. So CH2 darabkan nilai N. So N yang kita dapat daripada sini ni N sama dengan 4, masuk dekat situ. So kita dapat C4H8. So itulah yang dinamakan formula molekulnya. Okey, selesailah. Jadi kamu akan dapat untuk keseluruhan soalan ni kamu akan dapat full mark ialah 5 markah lah. Okey, insya-Allah kamu ikut je step yang cikgu ajar. Insya-Allah kamu akan dapat 5 markah itu daripada formula empirik untuk dapatkan formula molekul dia. Okey ya. Okey, next pergi kepada contoh yang kedua lah. Okay, contoh kedua, cikgu bagi beberapa contoh dekat kamu. Okey, ini pun bentuk soalan yang melibatkan formula empirik dan formula molekul lah. Okey, 1.2 gram unsur Y. Okey, Y bertindak balas dengan bromin. Okey, bromin untuk menghasilkan 6 gram sebatian. Maksudnya campuran antara Y dengan bromin. Okey, sebanyak 6 gram. Okey, dengan formula empirik dia dibagi YBr2. So, soalan dikata tentukan jisim atom relatif Y di mana jisim atom relatif bromin ialah 80 diberikan. Okey, so ini cara penyelesaian dia. Okey, siapakah bila kamu faham bila Y bergabung dengan bromin. Okey, Y bergabung dengan bromin untuk menghasilkan satu sebatian yang bernama YBr2. Okey, YBr2. Okey, dia kata Y ni sebanyak 1.2 gram. So, bromin tak tahu berapa jisim dia, tetapi dia bagi hasilnya ialah 6 gram.
So, secara logik akalnya lah, untuk dapat nilai bromin ialah 6 gram tolak dengan 1.2 gram. Itu dapatlah 4.8 gram itu jisim untuk bromin. Okey, so cara penyelesaian dia lah 48 gram. Okey, so kita buat dalam bentuk jadual. Okey, letakkan unsur Y dengan bromin. Okey, jisim untuk Y 1.2 gram. Kita baca dalam soalan. Dan jisim untuk bromin kita buat pengiraan daripada atas lah. Sebab ada soalan kadang-kadang dia tak bagi direct pada kita. Jadi kalau pelajar kena cari sendirilah. Ada soalan yang dia bagi direct terus. Okey, jisim Y berapa, jisim X berapa kan. Dia tak bagi, kita kena kira. Dari segi pengiraan dia macam ni lah cara pengiraan dia. Okey, lepas tu kita cari bilangan mol lah. Okey, jisim dibagi dengan JAR. Okey, JAR bagi Y dia nak kira. Jadi unknown dia bagi letak sebagai X. Tak kisahlah X ke Y ke Z ke whatever lah. Okey, dan untuk bilangan mol bagi bromin dia ada JAR, jadi 4.8 bagi dengan 80 dapat 0.08. Okey, macam mana kita selesaikan untuk dapatkan jisim atom relatif X ni? Jisim relatif Y itu diberi simbol X. Okey, so cara dia, kamu ingat ya, cikgu ajar ni, nilai yang kamu dapat dekat sini, kamu bahagikan dengan dekat sini dan kamu samakan dia dengan, okey, kamu tengok formula empirik yang diberikan. YBR2 bermaksud nisbah atom Y adalah 1 dinisbahkan dengan atom bromin adalah 2. So, cara penyelesaian dia, 1/2 per X ni, kamu bahagikan dengan 0.06. Kamu, cikgu buat macam ni 1/2 per X, kamu bahagikan dengan 0.06 dan kamu samakan dengan 1/2. 1/2 ini daripada yang ni. Ni daripada dia punya nisbah mol teringkas ni, Y1 BR2. Okey, so 1/2 per X sama juga dengan 0.06, kamu darab dengan setengah, kamu akan dapat 0.03. So, 1/2 sama dengan 0.03 X. So, kamu kira X sama dengan 40. So, itulah JAR bagi, JAR bagi atom Y lah. Unsur Y adalah 40. Dan ini biasanya soalan objektif dah dalam SPM ya, soalan objektif. Kalau ditanya dekat sini pun sama juga. Kaitan jisim atom relatif bromin, dia tak bagi bromin punya JAR. Jadi sama juga konsep dia. Apa yang berada di sini kamu bahagi dengan kat sini dan kamu samakan dengan dia punya nisbah mol teringkas dia. Berapa nisbah berapa. Kalau 1 nisbah 2, 1 nisbah 2. Kalau 2 nisbah 1, 2 nisbah 1. Okey, kamu boleh tanya dengan cikgu kimia kamu yang lebih lanjut lah. Okey, ni cikgu bagi beberapa contoh saja. Okey, next kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, kita ada contoh dalam bentuk peratus. Suatu sebatian 12.77% karbon. Okey, 2.13% hidrogen dan 85.1% bromin mengikut jisim. Okey, jisim molar sebatian ini adalah 1.188 gram mol tolak 1. So, soalannya, cikgu lupa tak kat sini, soalannya hitungkan dia punya formula molekul. Formula molekul. Disuruh hitungkan formula molekul sebatian yang terhasil. Okey, jadi cara penyelesaian dia adalah, so macam biasalah, oleh kerana dia ada 3 unsur, iaitu dia ada karbon, dia ada hidrogen dan dia ada bromin, so kita tambah kolom lah. So kita ambil peratus tadi, ingat walaupun dia tak bagi dalam bentuk jisim tapi dia bagi peratus. So sebelum ni pun ada soalan dalam formula penentuan formula empirik, cikgu bagi dalam bentuk peratus, jadikan peratus tu sebagai jisim saja. So kamu salin saja 12.77, 2.13, 85.1. Kalau kamu kira semua dia adalah 100% lah. Jadi next pergi kepada
Okey, cara nak kira bilangan mol macam biasa. Gisim bahagi dengan JAR, karbon. Okey, dapat 1.06. Okey, 2.13 bagi dengan gisim atom reaktif hidrogen 1 dapat 2.13. 85.1 bagi dengan 80 dapat 1.06. Okey, kemudian antara tiga nilai ni, kamu tengok nilai mana yang paling kecil. Paling kecil, cari antara ketiga-tiga ni. Okey, so 1.06 adalah nilai yang paling kecil. Jadi, jadikan dia sebagai dibahagi dengan nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil ni. Okey ya. So, turunkan semula kat sini. 1.06, 2.13, 1.06. Kamu calculate, kamu akan dapat nilai nisbah mol teringkas 1, hidrogen 2 dan bromin adalah 1. So, ini formula empirik baru. So, kat sini kamu dah dapat 3 markah. Soalan suruh kita tentukan formula molekul dia. So, step yang sama jugalah. Okey, step yang sama juga. Okey, formula molekul CH2Br. Okey, berdasarkan yang kita dapat daripada tadilah. Apa yang kita dapat daripada soalan tadi. Okey, letakkan nilai N kat luar. Okey, kemudian cara nak kira JMR sebatian. N letak di luar. Okey, 1 darab dengan JAR bagi karbon. Sebab ni 1 kan. Okey, tambah dengan ni tambah. Setiap unsur ni kita tambah. Okey, 2 ini sebab hidrogen ni ada 2. JAR bagi hidrogen. Tambah lagi dengan BR ada 1. 1 JAR bagi bromin. Dan kamu letak N dekat 2, kira selesaikan dapat 94N. Dan diberi tadi gisim molekul relatif sebatian ialah 188. So daripada sini kamu dapat nilai N, kamu dapat 1 markah dekat sini. Okey, kemudian untuk dapatkan formula molekul, masuklah balik nilai N tu ke dalam hubungan antara formula empirik dengan formula molekul. CH2Br letak nilai N. So N sama dengan 2, bergantung kat sini, tengok di sini. So dapatlah C2H4Br2. So sini 1 darab 2 dapat 2. 2 darab 2 dapat 4. 1 darab 2 dapat 2. So itulah formula molekul bagi sebatian yang bertindak balas antara karbon, hidrogen dan juga bromin. Okey, so saya harap kamu faham ya. Dan banyak soalan yang telah dibekalkan dalam modul kimia kamu. Okey, untuk formula empirik dan formula molekul bermula daripada soalan pada muka surat 36, 37, 38 dalam buku modul kamu tu, kamu boleh selesaikan dan boleh bertanya dengan lebih lanjut dengan guru kimia kamu lah. Okey ya. Okey, sekian saja untuk kelas pada sesi ini. Jadi cikgu harap minta pelajar lengkapkan soalan-soalan dalam buku modul. Okey, untuk topik formula empirik dan juga formula molekul. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.